Taala pilih kita untuk kita sambung dalam kitab hadis, kitab tafsir, kitab Bulughul Maram, sambung hadis nombor 271. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-271. وعن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. Nabi Muhammad SAW bersabda, tak adalah orang yang dekat belakang imam ni lupa. Tapi kalau imam lupa, maka yang lupa tu ialah apa? Tanggung ke atas imam dan ke atas orang yang kat belakang dia. Difaham kalau orang kat belakang ni dia terlupa ke tersilap apa, dia tak payah sujud sahwi, sebab dia kena ikut imam. Tapi kalau imam terlupa, tersilap, imam sujud sahwi, orang belakang pun ikut imam sekali. Wa an Thawban radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dha'if. Rasulullah bersabda, bagi setiap lupa tu ialah 2 sujud selepas bagi salam. Hadis yang Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sama' idza sama'u syaqqat dan iqra bismi rabbikal waqra bismi rabbik. Rawahu Muslim. Abu Hurairah kata, kami sujud beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surah idza sama'u syaqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sad laysa min azaimi sujud wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Rawal Bukhari. Ibn Abbas dia kata apa? Surah Sad tu sujud yang apa? Surah yang dekat surah Sad tu bukanlah daripada tempat yang kena sujud. Tapi aku tengok Rasulullah sujud pada surah Sad tu. Sujud syukur, bukan sujud tilawah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin Najm. Rawal Bukhari. Nabi SAW sujud pada baca surah Wan Najmi Idza Hawa, surah An-Najm. Ada. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Najma falam yasjud fiha, muttafaq alaih. Zaid bin Thabit dia kata apa? Aku baca surah Najm depan Nabi Muhammad SAW, lepas tu Nabi Muhammad SAW tak sujud. Bila sampai kat tempat surah ayat sujud tu dia tak sujud. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi. Rawal Bukhari wa fihi innallaha ta'ala lam yafri as-sujuda illa an nasha wa huwa fil Muwatta. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita lalu dekat tempat ayat, apabila kita melalui dekat ayat sujud, siapa sujud dia betul, tapi siapa tak sujud dia tak berdosa. Hadis riwayat Bukhari. Dia kata lagi dalam Bukhari apa? Sesungguhnya Allah Taala dia tak fardukan sujud kecuali apa yang dia nak, pada tempat yang dia nak. Okey ni. Hadis 27 dan hadis 73 tadi. Okey, hadis 273 dia kata apa? Kami sujud beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surah Idza Sama'u Syaqqat dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada tempat ayat sujud sejadah tu. Okey, tu perbuatan sahabat kami sujud beserta Nabi. Itu hadis 277 ni pula Sayyidina Umar satu hari dia khutbah zaman waktu dia jadi khalifah tu, dia kata apa? Wahai manusia, bila kita sampai ke ayat sejadah, siapa sujud pun betul, tak sujud pun tak berdosa, betul juga. Tu dia cakap macam tu. Waktu dia jadi khalifah, dia cakap depan semua sahabat-sahabat, dia bagi khutbah. Tu sahabat-sahabat lain tak ada ingkar pun. Okey, ikut. Okey. Perbahasan dia kat sini hukum sujud sejadah hukum sujud tilawah. Okey.
Di sisi mazhab pertama iaitu mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, sujud sejadah ni wajib. Sujud sejadah ni wajib di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sampai je kena sujud. Mesti. Sebab tu kalau macam kalau orang pandai tu orang kata kalau nak jadi imam ni baik bagi orang alim lah. Orang sedap dengan orang alim, mana yang lagi afdal jadi imam? Qori ke ataupun orang alim? Di sisi mazhab kita yang lebih afdal orang alim. Sebab apa? Dia naik-naik, contohlah kata dia pergi naik kat Masjid Hanafi. Belakang orang mazhab Hanafi, dia pun pergi baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata yang orang Hanafi pun tak tahu kena sujud ke tidak ni. Ikut imam pun wajib, sujud pun wajib, kan dah jadi terabur dah kat situ. Kalau orang yang tapi tu tak sampai ke alim pak mazhab tu terlebih alim pula kan. Wallahu a'lam ikutlah salah satu tempat dia tu lah. Ustaz, kalau dia yang Imam Hanafi ni ikut dia kan wajib. Kalau dia tak sujud jadi apa? Itu kena buka kitab mazhab dia lah. Bila sama-sama wajib tu macam mana? Itu kata kalau nak kena jadi alim-alim sungguh, bukan alim biasa-biasa ni. Alim sungguh-sungguh. Tahu habis semua. Itu. Okey, tu mana dalil bagi Imam Abu Hanifah yang kata wajib sujud sejadah ni? Okey, dalil dia tu ayat surah Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Idza sama'u insyaqqat tu. Surah Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apa ayat tu kata? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran la yasjudun, mereka ni tak sujud. Tu orang kafir punya perangai. Lepas tu orang Islam pun terus sujud. Nak kata khilaf dengan orang kafir ni. Okey, ayat ni macam mana orang mazhab Abu Hanifah dia boleh kata sujud ni wajib? Dia buat keluar istinbat hukum daripada ayat ni. Dia kata apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun kan. Orang yang bila dibaca Quran mereka ni tak mau sujud. Ayat ni Allah Ta'ala cela orang yang dengar bila sampai dengar Quran ke ayat sujud dia tak mau sujud. Allah Ta'ala cela tu. Jadi faham daripada cela, Allah Ta'ala cela tu sebab apa? Sebab tak nak buat perkara wajib. Itu cara Imam Abu Hanifah istinbat. Ayat ni cela orang yang bila sampai dekat ayat sujud dia tak mau sujud. Jadi faham daripada apa? Allah Ta'ala tak akan cela satu perkara, tinggal satu benda kecuali benda tu wajib. Terus bila sampai kat surah sejadah, sampai ke ayat sejadah mesti kena sujud. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cela tu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Tapi di sisi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sujud tilawah ni tak sampai tahap wajib. Sunat saja. Tak sampai tahap wajib, sunat. Mana dalil bagi kita? Ini hadis 27 ni, 277. Sayyidina Umar naik, lepas tu bagi khutbah. Sayyidina Umar cakap, sujud ni tak wajib. Tapi siapa sujud pun betul, tak sujud pun tak berdosa. Maksudnya tak sampai tahap wajib lah, sunat macam tu lah. Satu. Okey, dekat mana apa yang kita faham daripada hadis ni? Ijma'. Ijma' apa ni? Ijma' sukuti. Ijma' lah. Mudah-mudahan kita cakap. Dalil bagi kita boleh kata sujud sejadah ni tak wajib ialah ijma'. Maksud dia apa? Sahabat, zaman sahabat tu dah ijma' dah kata sujud sejadah ni tak wajib. Dia ijma' ada banyak jenis tau. Kalau nak cakap kat sini dia lama. Ijma' kira macam ni ke ataupun kira sezaman ke, ataupun kalau semua ulama dah ijma', lepas tu ada seorang ulama tak ikut pun, dia masih dipanggil ijma'. Perbahasan dia panjang kat sini. Mudah-mudahan kalau kita nak tahu ijma' ni apa, sepakat para ulama. Lepas tu kita kata tu Abu Hanifah kata mesti wajib, ijma' apa? Itu tu nanti. Pernah nak bahas dari sini. Ijma' ialah sepakat para ulama. Cukup je itu. Nanti itu Imam Abu Hanifah macam orang duk kata sama sekarang. Ulama dah ijma' dah.
Quran diambil, hukum-hukum diambil apa? Quran, hadis, qiyas, ijma'. Empat hukum ni ulama dah ijma' dah kata sumber hukum diambil pada empat ni. Quran, hadis, qiyas, ijma'. Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah. Tetapi bila kita tengok dalam mazhab tu, mazhab Ibn Hazm, seorang ulama rahimahullah taala, Ibn Hazmin, ataupun ahli-ahli zahir, dia orang ni tak pakai qiyas. Qiyas ni tak pakai langsung. Lepas tu ijma', yang ijma' pun di sisi dia orang, ijma' sahabat saja dia orang pakai. Ijma' yang belakang-belakang ni tak pakai. Tadi kata ulama dah ijma' dah kata empat-empat hukum ni, empat-empat unsur ni dia dibuat hukum. Lepas tu tertiba bila kita baca akidah, bila kita baca style Ibn Hazm, kaedah Ibn Hazmin, kaedah Dawud Az-Zahiri, dia orang tak pakai qiyas, dia orang tak pakai ijma'. Ijma' yang dia orang pakai pun ijma' sahabat saja. Tadi dah kata ada ulama sepakat. Ni dia ni pun ulama ke? Macam mana ni cakap tak suka bikin. Tak, dia bukan macam tu. Dia ada perbahasan dia pula. Jadi masalah tu orang dah panggil ijma' dah. Seorang dua orang yang syaz menyalahi tu orang tak kira. Okey. Dekat sini ni hadis ni kata apa dalil bagi mazhab kita yang kata sujud sejadah ni ialah sunat saja, tak sampai tahap wajib, ialah ijma'. Okey. Ijma' jenis mana ni? Okey. Kita dah tahu dah. Ijma' ni ialah apa? Sepakat para ulama, itu saja. Okey. Ijma' ni dia ada tiga pula tau. Dia ada satu qaul wa fi'l. Qaul wa iqrar. Fi'l wa iqrar. Ya. Qaulun wa fi'lun. Ini perbahasan dalam usul fiqh. Bukan perbahasan kat sini, tapi tak apa dah, kita lalu dah. Okey. Ijma' ni ada tiga pula. Yang pertama sekali ijma' apa? Ijma' qaul wa fi'l. Apa ni? Percakapan dan perbuatan. Qaul wa fi'lun. Percakapan dan perbuatan. Ini ijma' yang pertama. Okey. Maksud dia apa? Sepakat ada para ulama pada satu-satu hukum tu, dan perbuatan para ulama pun ikut yang dia orang sepakat dah. Itu pertama. Yang nombor dua ni pula qaulun wa iqrarun. Ambil yang nombor tiga tu, ikrar. Ikrar ni mengaku. Qaulun wa iqrarun, buang fi'il. Qaulun wa iqrarun. Apa qaul? Qaul ni percakapan, ikrar. Ikrar ni apa? Mengaku. Ni macam ni. Sayyidina Umar cakap sujud sejadah ni tak wajib. Tak sampai tahap wajib, sunat saja. Siapa sujud boleh, tak sujud pun boleh. Lepas tu orang yang depan-depan dia ni ikrarun. Apa maksud ikrar? Dia orang dengar, dia orang mengaku, dia orang tak bantah Saidina Umar. Dia kalau dak wajib, itu tak jadi ijma' dah lah. Kalau dah bantah, dia ikrar, dia mengaku. Apa maksud mengaku kat sini? Tak bantah. La yungkir, kalau bahasa Arab panggil tak ingkar. Ijma' nombor dua ialah qaul wa iqrarun. Perkataan dan ikrar, mengaku. Macam mana rupa dia? Ada contoh tadi. Seorang cakap, orang lain yang duduk kat depan tak membantah, dia mengaku. Lepas tu ijma' nombor tiga pula fi'lun wa iqrarun. Fi'lun wa iqrarun. Perbuatan dan mengaku. Maksud dia ulama duk buat perbuatan ni, duk buat benda ni, tapi tak ada siapa-siapa pun ulama yang halal. Ini bid'ah. Contohlah, ini salah, ini tak betul. Bila tak ada ulama yang cakap macam tu, jadi itu pun orang panggil ijma' juga. Tapi ijma' jenis apa? Ijma' jenis fi'lun wa iqrarun. Okey dah. Jadi kita faham, yang pertama ni ialah qaul wa fi'l, percakapan dan perbuatan sekali. Yang nombor dua qaulun wa iqrarun, percakapan dan mengaku. Yang nombor tiga fi'lun wa iqrarun, perbuatan dan mengaku. Jadi nombor dua dengan nombor tiga ni orang panggil ijma' sukuti.
Orang panggil ijma' sukuti. Ijma' itu sukuti. Ijma' yang bangsa kepada suku. Suku ni diam. Ijma' sukuti. Dia ijma' itu ijma' sukuti. Apa maksud ijma' sukuti? Ijma' diam. Maksud apa? Sayyidina Umar cakap, yang sahabat lain, yang satu duduk depan dia tu diam, tak membantah. Jadi ijma' juga, tapi ijma' sukuti. Yang ni dia orang tak cakap pun, tapi dia orang diam tu tunjuk kata ijma'. Nombor 2 dengan nombor 3 ni dipanggil ijma' sukuti. Jadi ni masalah kita ni, masalah sujud sahwi ni, dalil bagi kita ialah ijma' sukuti. Sahabat radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Umar cakap, tak ada siapa pun bantah. Abu Hanifah datang lepas tu pula. Abu Hanifah rahmatullah alaih, dia bukan zaman tu, dia zaman lepas tu pula, dia zaman tabi'in, belakang sikit. Jadi ijma' sukuti dalil bagi kita. Okey, ijma' ni dalil mana kata ijma' ni boleh jadi hujah? Okey, kat sini pula. Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana okey, kalau Quran tu kita tahu dah lah kan. Kena ikut Quran. Lepas tu hadis kena ikut hadis, kena tahu dah kan. Lepas tu ijma' datang daripada mana? Dalil boleh kata ijma' ni ialah sumber hukum Islam. Sumber hukum, asal untuk dibuat hukum. Mana dalil kata ijma' tu? Dalil dia surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115. Itu dalil. Daripada mana boleh datang ijma' tu? An-Nisa ayat 115. Mana? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tu surah Nisa ayat 115. Kalau dalil hadis, apa dalil ni? Kita ambil dalil Quran, ijma'. Apa dia kata apa? Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas nyata dah huda, petunjuk ni dah nyata dah. Lepas tu wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut bukan jalan orang-orang yang mukminin, nuwallihi apa ni? Nuwallihi apa? Kami akan bagi dia kuasa, lepas tu apa? Kami akan bagi dia boleh buat pilihan, wa nuslihi jahannam, dan kami akan halau dia pergi masuk neraka jahannam. Nak dekat mana? Nak dekat itu tu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tu nak kat situ tu point dia. Mereka ikut jalan bukan orang-orang yang mukmin. Tu. Mereka ikut jalan bukan orang-orang yang mukmin. Jadi kita faham daripada ayat ni apa? Allah SWT dia ancam dalam ayat surah An-Nisa ayat 115 ni, Allah Taala ancam akan memasukkan ke dalam neraka orang yang ikut jalan selain daripada jalan-jalan orang yang beriman. Itu menunjukkan bahawa ikut jalan orang-orang yang beriman itu ialah wajib. Sekali ulang. Dalam surah An-Nisa ayat 115 ni, Allah Ta'ala ancam akan nak buat masukkan ke dalam neraka orang yang ikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Ini jalan orang beriman. Lepas tu dia tak mau ikut jalan ni. Dia nuwallihi apa? Wa may yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia nak ikut jalan lain. Allah Taala ancam dia orang ni apa? Nuslihi jahannam. Nak bawa masuk mereka ke dalam neraka. Jadi faham ni pada ayat sini apa? Mengikut jalan orang yang beriman itu wajib. Betul, bila mengikut jalan orang beriman itu wajib, mengikut ijma' itu wajib lah. Orang beriman ramai-ramai cakap satu benda tu. Macam ni. Sayyidina Umar cakap macam ni. Lepas tu depan dia pun tak ada siapa cakap. Jadi ni ijma' ada orang beriman. Jadi mengikut orang beriman tu wajib. Faham daripada wajib, ijma' tu boleh juga dibuat sumber hukum. Nampak ni perbahasan. Dia sebenarnya kalau ijma' ni nak lagi mudah, dia datang ambil pada hadis tu. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Dalam Tirmizi ada hadis tu. Senang dalil bagi ijma'. Tapi dekat sini ni kita ambil dalil pada Quran pula. Tapi cara dalil Al-Quran ni dia pusing, dia jauh sikit lah cara nak terang ni. Allah Ta'ala kata apa? Siapa tak ikut jalan orang-orang yang beriman, kami nak masuk dia dalam neraka. Tunjuk kata mengikut jalan orang yang beriman itu wajib.
Lepas tu bila kata orang-orang yang beriman tu, orang-orang yang beriman tu tunjuk kata tu ijma' dah lah tu. Jadi bila mana wajib ikut orang yang beriman, wajib ikut ijma', difaham ijma' juga boleh dibuat sumber hukum dalam Islam. Itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Tu faham pada sini. InsyaAllah nampak sini. Ada apa-apa soalan sikit-sikit? Tak ada, insyaAllah lah. Nampak tak apa dah. Alhamdulillah. Okey, itu. Itulah Sayyidina Umar ni ambil ijma' sukuti. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi layyin. Hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, Nabi SAW baca Quran bila dia lalu dekat surah, bila dia lalu dekat ayat sujud, kabbara wa sajadna ma'a. Tengok tu lah ayat hadis dia kata apa? Kabbara, Nabi takbir, sujud, kami pun sujud beserta Nabi. Nak kat situ tu. Bila sampai dekat ayat-ayat sejadah, Nabi takbir, sujud, dan kami pun sujud sama-sama dengan Nabi. Nampak dah? InsyaAllah nampak sini dah. Ini kita nak masuk sikit. Perbahasan masalah bagi salam. Tadi dia kata apa? Kami, Nabi takbir, sujud, dan kami pun sujud beserta Nabi. Habis. Tak ada. Lepas tu kami bagi salam. Tak ada kan? Okey. Hadis sampai takat tu je. Okey, perbahasan dia kat sini. Adakah bagi salam tu wajib ke? Pada masalah sujud sejadah yang dekat luar solat ni, pada masalah sujud sejadah yang di luar solat, biasa-biasa kita dah baca Quran, lepas tu sampai kat surah sejadah, nak kena sujud ke tidak? Ada perbahasan dia. Sujud dah lah. Lepas sujud tu nak bagi salam ke tidak? Adakah diberi salam selepas sujud sejadah yang di luar solat? Ini perbahasannya. Di sisi mazhab pertama, iaitu di sisi mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, di sisi Imam Hanafi dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tak bagi salam. Sujud sajadah wajhiyah lilladhi itu, bangun-bangun, terus, pergi terus. Tak payah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak payah. Okay. Dalil bagi dia orang tauqifiyah. Tauqifiyah ni tauqifiyah. Tawaqaf fayata tu tauqifiyah. Dia ada ya sikit kat sini. Ustaz, kalau di luar solat, dia sujud tilawah kan? Sujud sejadah jugalah. So, yang ini sujud tilawah nak. Bangun tak payah salam. Dia sujud. Okey, sujud sejadah, sujud tilawah, supalah. Sujud sejadah, sujud tilawah ni benda apa? Sujud bila lalu dekat ayat-ayat yang tempat sujud dalam Quran ni. Itu saja, ada tanda tu, mudah-mudah. Tak kisahlah luar solat ke dalam solat ke, sampai ayat tu sujud. Okay. Kecuali dekat surah Sad tu kan, itu sujud syukur. Dia ini tawaqaf ya fa ya ta. Tauqifiyah macam tu. Okey, tauqifiyah. Tauqifiyah ni benda apa? Terhenti. Ini benda ni, tauqifiyah ni kena faham sikit, kena ni. Ustaz macam mana Hanafi? Di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu taala. Tak wajib bagi, tak kena salam. Bangun terus. Habis tu, habislah. Bangunlah, habislah. Mana dalil dia orang tauqifiyah? Kat sini kena ni sikit, concentrate sikit. Tauqifiyah ni benda apa? Terhenti di atas hadis. Maksud dia, hadis cakap macam tu je lah. Tauqifiyah. Hadis cakap kami sujud dan kami pun sujud beserta Nabi. Hadis cakap macam tu, kami pun buat macam tu lah. Bagi salam, tak ada. Hadis tak bagi kita bagi salam, tak ada. Ni dalil bagi dia adalah tauqifiyah. Jadi satu. Di sisi imam kita pula, Imam Asy-Syafi'i
Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala apa ni? Ada bagi salam. Bagi salam lepas sujud sejadah yang luar solat ni, malam-malam kan sebelum nak tidur kita baca surah ni kan, Alif Lam Mim sejadah tu, sampai kat situ kita sujud. Lepas sujud bangun-bangun bagi salam. Okey. Mana dalil bagi kita pula, dalil bagi kita boleh bagi salam ni, kita kias. Kita ijtihad menggunakan kias. Ini perbahasan semua dalam usul fiqh ni. Ijtihad macam mana tu? Ijtihad dengan menggunakan kias. Dia tauqifiyah dengan kias ni macam kalau kita kata musuh apa, bukan musuh, dia benda lain-lain, berlawanan. Kita ijtihad yang mana? Ijtihad jenis menggunakan kias. Kias dekat mana tu? Kias sujud sejadah ni kita kiaskan kepada solat. Kita faham. Solat apa solat? Mula dengan tahrim, tutup dengan taslim, tahlil. Mula dengan takbir, ditutupi dengan bagi salam. Solat macam tu. Sujud sejadah ni kita kiaskan sujud sejadah kepada solat. Jadi kita guna ijtihad, kiaskan kepada. Dalam ijtihad tu apa? Ijtihad yang jenis mana ni? Ijtihad yang jenis kias. Kita kiaskan sujud sejadah ni kias kepada solat. Yang mana solat tu apa? Solat yang dalam solat tu ada start daripada takbir dan tutup dengan tahlil. Tahlil ni tutup dengan bagi salam. Dia tahrim ni mengharamkan kan? Bagi haram tu dengan takbir. Bila kita takbir, kita haram dah nak buat benda-benda lain ni, makan apa? Lepas tu tahlil. Kita halalkan benda yang haram tu dengan apa? Bisalam, dengan bagi salam. Jadi sujud sejadah tu kias kepada solat. Jadi bila dah bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu tak apa dah, habis dah. Okey. Ni. Mazhab kita lah. Mazhab kita. Ni tauqifiyah dengan kias ni benda yang berlawanan. Jadi kita faham juga kalau kita guna macam tauqifiyah, kita guna zahir hadis ni sungguh-sungguh, nak sujud sejadah tak payah pada wuduk pun tak apa. Saja dan tak ada pun kata Nabi berwuduk. Jadi faham tak payah wuduk, sujud terus. Itu kalau guna kaedah tauqifiyah, tak wajib wuduk. Kalau nak wuduk pun lagi baiklah. Tapi kalau guna kaedah kias, wajib ada wuduk pada masalah sujud sejadah ni. Dan mazhab kita guna kaedah kias. Jadi wajib ada wuduk. Solat dulu. Kalau yang mungkin yang geng-geng main bola tu kan, main bola skor. Lepas tu sujud syukur. Di sisi kita nak sujud syukur wajib kena ada wuduk. Di sisi dia orang mungkin dia orang tak wajib pada wuduk, siap surah pendek lagi. Jadi ni tauqifiyah. Masalah aurat tu tak apa pula. Di sisi ada pula di sisi Imam Malik, paha ni boleh terbuka lah. Dia ada perbahasan dia lagi tu. Ini masalah paling penting ni tauqifiyah. Okey. Mana dalil kita guna ijtihad ni? Okey. Tauqifiyah mana dalil bagi tauqifiyah? Dalil bagi tauqifiyah dalil bagi tauqifiyah. Tauqifiyah ni benda apa? Tu. Tauqifiyah ni kalau dalam ni dia kata apa? La yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Qur'an was sunnah. La yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Qur'an was sunnah. La yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Qur'an was sunnah.
Tauqifiyah ni apa? Takrif dia dalam bahasa Arab, la yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Quran was sunnah. La yuthbat, tak ditetapkan, wa la yu'mal, tak diamalkan, illa bidalilin minal Quran was sunnah, kecuali dengan daripada dalil Quran dan sunnah. Korang buat mana dalil hadis Quran? Mana dalil hadis Quran? Itu geng-geng tauqifiyah dah tu. Jadi macam tu dah. Mana dalil hadis Quran? Minta dalil hadis Quran, kita faham. Ini tauqifiyah. Ini geng-geng tauqifiyah. Maksud dia punya kaedah dia guna kaedah tauqifiyah. Sikit-sikit hadis Quran. Itu je. Nak baca nak. Dia orang ikut, itu dah jalanan dia orang. Itu ialah tauqifiyah. Kalau di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tadi pula dia guna apa? Ijtihad. Ijtihad ni benar apa pula? Okey, salah. Mana dalil bagi tauqifiyah pula? Dalil bagi tauqifiyah ni ialah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surah Maidah ayat 3. Hari ni aku dah sempurnakan agama bagi kamu. Cukup dah. Islam ni dah, agama ni dah cukup dah. Tak payah dah nak cari-cari yang lain bagai. Itu dalil bagi tauqifiyah. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ialah tauqifiyah. Tapi kalau ijtihad ni pula, ijtihad ni kenapa ijtihad? Yang boleh nak ijtihad tu, ijtihad ni apa? Badlul majhudi fil ilmi bi ahkami syar'i. Itu ijtihad. Badlul majhudi. Badlul majhud ni apa? Menggunakan sepenuh daya. Badlul majhud ni bersungguh-sungguh, guna ke semua kemampuan. Kita terima apa? Menggunakan sepenuh daya. Badlul majhud, menggunakan sepenuh daya fil ilmi, pada satu hukum, pada satu ilmu, bi ahkami syar'i, dengan hukum syariat. Badlul majhudi fil ilmi bi ahkami syar'i, menggunakan sepenuh daya fil ilmi, pada ilmu, bi ahkami syar'i, dengan hukum syarak. Kita nak buat hukum syarak ni, kita guna sepenuh daya ambil daripada ilmu tu. Nak buat satu hukum, wajib, sunat, haram, harus, itu ialah ijtihad. Maksud dia apa? Ijtihad ni mengerahkan segenap daya usaha untuk buat hukum syarak dari dalil. Sama ada dalil itu daripada Quran, hadis, ataupun kias ni analogi, ataupun ra'yi. Ra'yi ni akal fikiran. Dia luas sikit lah. Okey, jadi ijtihad ni dia luas lagi daripada tauqifiyah. Sama ada dia ambil daripada kias, buat satu hukum, ataupun dia ambil pada ra'yi. Dia bukan ra'yi dengan kias ni, nak dia lain-lain tu. Ra'yi ni dia guna kepala, dia guna apa? Logik akal, guna lain-lain. Okey, mana pula dalil bagi ijtihad ni? Dalil pada mana ke ijtihad ni? Okey, ijtihad ni daripada surah Al-Hashr ayat 2. Surah Al-Hashr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Surah Al-Hashr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, fa'tabir, ambillah iktibar, ya ulil absar, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang yang ada akal. Jadi faham daripada sini Allah Ta'ala kata apa? Ambillah pelajaran, wahai orang yang berakal. Jadi orang-orang yang pandai ni, dia boleh ambil pengajaran, dia ambil pelajaran daripada Quran, hadis, kias, ra'yi, lepas tu buat bagi jadi satu hukum. Buat bagi jadi satu hukum tu ialah ijtihad. Mana kau buat ni? Buat makan-makan apa? Buat makan-makan. Buat apa? Kalau kita dah buat Yasin tak apa. Mana tu? Ijtihad. Kalau yang tak nak buat pula, mana dalil? Nabi tak pernah buat, jangan buat. Tauqifiyah. Kalau ni pula, mana dalil? Ijtihad, ambil pada ni sikit-sikit. Kita bagi contoh lah, example. Perbezaan di antara ijtihad dan tauqifiyah. Contoh, dalam ijtihad tu dia sama ada daripada kias, daripada ra'yi, daripada Quran, hadis, dia banyak. Kalau tauqifiyah ni Quran dan hadis saja, terhenti. Contoh, masalah baca tahlil. Contoh-contoh tempat kita ni, baca tahlil, baca Yasin malam Jumaat,
baca doa awal tahun. Doa awal tahun tu lah. Kita katalah golongan yang melarang A, golongan yang bagi boleh B. Kita ni sekarang Sweden. Sebab kita nak ambil dalil daripada dua-dua golongan tu. Mana dalil daripada kedua-dua golongan? Mana dalil? Ini bukan. Daripada mana kedua-dua golongan tu boleh cakap macam tu? Okey. Kita katalah yang A ni tak bagi. Yasin malam Jumaat bid'ah, tak ada Nabi tak. Tahlil bid'ah. Awal tahun doa tak ada. Yang ikutlah yang tuan. Yang ni pula Yasin malam Jumaat buat. Tahlil ada makan lepas tu buat. Baca awal tahun buat. Itu A dengan B. Nampak tu okey. Orang yang tak bagi ni tu tauqifiyah, dalil dia. Apa maksud tauqifiyah? La yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Quran was sunnah. Tak ditetapkan dan tidak diamalkan satu hukum kecuali mesti daripada Quran dan sunnah. Tak ada, jangan buat. Tak ada, jangan buat. Dia macam tu. Dia ada dalil, tauqifiyah. Cukup. Apa yang tak ada daripada Nabi, kami tak buat. Itu pendapat dia. Golongan yang buat pula ijtihad. Contoh, kita bagi satu contoh lah. Yang B yang bagi boleh. Tahlil boleh. Mana dalil tahlil boleh? Apa itu dia kata? Ijtihad. Tahlil ni dia panjang lah sikit kan. Tahlil ni tahlil tu benda apa? Tahlil ni ialah yang biasa kita buat ni kan. Tahlil tu ialah himpunan. Dalam tahlil tu ada zikir pada Allah Ta'ala. Satu. Lepas tu ada baca ayat-ayat Quran. Dua. Lepas tu ada doa minta ampun. Tiga. Minta ampun kepada diri, kepada orang mukmin, lepas tu kepada mayat orang Islam. Cukup kita ambil tiga tu. Yang makan tu tak apalah. Dalam tu ada zikir, ada baca Quran, lepas tu ada doa minta ampun. Lepas tu tengok masalah zikir. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah Ta'ala akan sebagai zikir yang banyak. Okey, Allah Ta'ala suruh zikir. Satu. Dalam tahlil ada zikir, ambil pada yang zikir tu ambil pada surah Ahzab. Lepas tu yang baca Quran. Quran kita ambil pada mana? Quran ambil pada surah Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Betul. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah Al-Muzammil ayat 20. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Ada Quran kan? Ada. Dalam Quran pun suruh baca Quran. Baca. Lepas tu kalau istighfar, minta ampun kepada diri ni. Kita ambil daripada apa? Ni surah Muhammad ayat 14. Surah Muhammad ayat 14. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun bagi diri kamu dan orang mukmin dan orang beriman. Itu. Dalam tahlil ada kan minta ampun. Lepas tu dalam tahlil lagi ada apa? Minta ampun untuk mayat. Kita kata dalam tahlil ada apa? Baca doa, zikir, baca Quran, minta ampun untuk diri dan orang mukmin dan minta ampun untuk mayat. Okey. Mana dalil bagi minta ampun untuk mayat pula? Tu. Surah Al-Hashr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tu. Surah Al-Hashr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang Islam yang datang belakang ni apa? Yaqulu, mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami
Rabbana ighfir lana, ampunlah dosa kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan iman, dan mayat-mayat kami, orang Islam yang dah mati, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang yang dah mati ni, orang mukmin yang mati. Itu kan minta ampun kepada orang yang dah mati. Jadi dalam tahlil ada apa? Baca zikir, ambil dalam Quran. Baca Quran, ambil daripada Quran juga. Doa untuk diri sendiri dan orang mukmin, ambil daripada Quran juga. Doa untuk orang yang dah mati, ambil dalam Quran juga. Lepas tu ijtihad, ambil, lepas tu buat bagi jadi satu. Buatlah tahlil malam Jumaat tu. Lepas tu makan. Ada habis tahlil. Jadi ini ijtihad. Dia ambil banyak bagi jadi satu hukum. Apa ijtihad? Badlul majhud fil ilmi bi ahkam syar'i. Buat satu hukum daripada ilmu untuk buat satu hukum syarak daripada ilmu-ilmu. Itu. Kalau tauqifiyah tak boleh. Nabi tak buat, jangan dia buat. Itu. Doa yang ambil riwayat tu surah apa tak? Apa? Doa untuk mayat tu. Surah Al-Hashr ayat 10. Surah Al-Hashr. Hashin tu. Hashr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nampak alhamdulillah. Ini perbahasan. Ini dua akidah, dua kefahaman yang berlainan. Tempat kita ada. Okey. Dua-dua ni macam mana ni? Kita nak kata dua-dua betul ke? Okey, dua-dua satu betul. Okey. Itu tak ada apalah. Sebab masing-masing dia ada kefahaman masing-masing. Tapi masalah tempat kita ni kan. Okey. Mana tauqifiyah dengan ijtihad. Okey. Tauqifiyah ni dalil tauqifiyah daripada qawaid fiqh pula. Tadi kita ambil daripada Quran, itu lain. Ini ni tauqifiyah daripada qawaid fiqh. Sebab apa orang tak mau langsung? Sebab apa orang nak Nabi tak buat, jangan buat. Sebab apa tu dia boleh cakap macam tu? Dalil dia ialah kalau daripada qawaid fiqh apa? Saddu zara'i. Pernah dengar saddu zara'i? Itu biasa masalah isap rokok tu. Sebab apa bagi haram isap rokok? Saddu zara'i. Memudaratkan kesihatan tu. Padahal tak sure juga kata nak sakit, tapi dia kerak jalan. Dia saddu zara'i ni bahasa kita panggil tutup pintu. Sad ni tutup, zara'i ni macam jalan-jalan itu tutup pintu lah mudah. Saddu zara'i. Orang yang tauqifiyah, masalah tahlil Jumaat apa semua kan, orang yang tak bagi, dia orang guna kaedah tauqifiyah. Lepas tu kalau daripada usul fiqh, dalil dia orang daripada usul fiqh apa pula? Dalil dia orang daripada qawaid fiqh apa pula? Saddu zara'i, tutup jalan. Dia orang kata apa? Kalau kita buka, kalau kita bagi orang buat tahlil, buat apa yang Nabi SAW tak buat, dia khawatiri, ditakut akan jadi benda-benda mungkar, macam ajaran sesat, tak apa-apa semua ni. Kalau kita buka, nanti semua yang ni kata boleh ijtihad, nanti ni ijtihad sikit, ni buat sikit, ni buat sikit, terus. Tak adalah kemurnian Islam. Orang-orang pakat duk mereka. Itu. Jadi dia saddu zara'i tutup. Nabi tak buat, jangan duk mengata duk buat. Itu kebaikan dia macam tu. Itu dia punya kefahaman. Itu dia orang tak bagi buat langsung. Sebab kalau kita buka, kita bagi, sagi semua pakai ada ijtihad. Dah lagi rosak, tutup. Itu dalil dia orang daripada saddu zara'i. Saddu zara'i ni daripada mana pula boleh? Okey, saddu zara'i ni qawaid fiqh, kaedah fiqh. Ambil daripada mana pula boleh buat kaedah fiqh saddu zara'i ni? Ambil daripada surah Al-An'am ayat 108. Surah Al-An'am ayat 108 diambil buat kaedah saddu zara'i. Apa tu? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Surah Al-An'am ayat 108. Jangan kamu cela berhala-berhala yang orang kafir duduk sembah tu. Sebab apa? Sebab kalau kamu cela, nanti dia orang akan cela Allah Taala dengan melampau batas. Okey. Asal-asal nak cela berhala boleh. Kan benda jahat tu kan boleh cela. Tapi kalau ayat ni kata apa? Kalau kau cela, takut dia orang nanti cela Allah Taala lagi teruk. Jadi saddu zara'i tutup. Kau jangan cela berhala.
Padahal nak celah berhala. Berhala tu benda-benda buruk. Boleh celah benda buruk, tak ada apa pun, tapi saddu zara'i. Kalau dia orang celah, kau celah, takut dia orang pula celah Allah Taala lagi teruk. Jadi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Difahami pada sini dibuat kaedah saddu zara'i, tutup jalan. Okey, itu yang tak bagi boleh, yang tak bagi. Yang bagi pula bagi duduk belah sini. B ni, dia kata apa? Mana dalil fiqh dia pula? Kau dia ambil kaedah fiqh pula, dia kata apa? Al aslu fil asya'. Ini kaedah fiqh bagi golongan yang membolehkan. Al aslu fil asya' al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Tu. Al aslu fil asya' al ibahah. Kaedah fiqh dia kata apa? Al aslu fil asya' al ibahah. Asal bagi setiap sesuatu ni ialah harus. Ibahah harus. Hatta yadullu dalilu ala tahrim. Sehinggalah ada dalil yang menunjukkan kata benda tu haram. Asal kau nak zikir, kau nak buat apa-apa buatan muka bumi ni harus. Sehinggalah datang dalil kata haram, waktu tu barulah haram. Al aslu fil asya' al ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrim. Asal bagi setiap sesuatu perkara adalah harus, sehinggalah ada dalil yang menunjukkan di atas kata haram tu. Mana dalil? Tak ada pun dalam Quran hadis kata tahlil ni haram. Buat dulu tu. Sebab apa? Al aslu fil asya' al ibahah. Itu. Lepas tu dan ambil kaedah fiqh ni, ambil daripada mana pula ni? Kaedah fiqh ni, al aslu fil asya' al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Ambil daripada mana pula nak boleh buat jadi kaedah fiqh ni? Dia sebab kau nak buat kaedah fiqh, kau nak buat satu pegangan, kau mesti kena ada tempat ambil. Tempat ambil tu dia mesti Quran dan hadis. Tu. Kaedah fiqh ni lah kita ambil daripada surah Al-Hashr ayat 7. Apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Tu. Surah Al-Hashr ayat 7. Wa ma nahakum an fantahu. Apa? Surah Al-Hashr ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang nahakum, Nabi Muhammad, apa yang Rasul Nabi Muhammad SAW larang kamu, fantahu, maka jangan buat. Fantahu, maka jangan buat. Apa yang Nabi Muhammad SAW larang kamu, maka janganlah kamu buat. Kita faham daripada ayat ni apa? Allah Ta'ala kata apa? Apa yang dilarang. Apa yang dilarang. Kefahamannya jadi apa? Apa yang Nabi tak larang, tak mesti tak boleh buat. Tengok. Wa ma nahakum an fantahu. Apa yang Rasul larang kamu, maka jangan buat. Apa yang larang, jangan buat. Maka faham daripada sini, yang jangan buat tu pada apa yang larang saja. Pada apa yang tak larang, ikut-ikutlah nak buat ataupun tak buat. Itu. Bila nak buat tak buat itulah jadilah al-ibahah, harus. Asal setiap sesuatu tu ialah harus. Sehinggalah ada dalil yang sungguh kata benda ni haram. Okey. Nampak sini ya, insya-Allah. Jadi setiap daripada dua golongan ni ada dalil yang bukan biasa-biasa. Sebab tu kalau bila saya tak jadi macam tak malas nak kata yang ni salah sebab nampak kalau bila kita tengok dalil bukan biasa-biasa. Kita nak fight tak boleh. Ini pun sama-sama kuat. Sebab tempat kita duduk sini, kita akan kata kat sini lah. Cuba pergi duduk kat mana Arab, dia orang duduk kat sini, dia orang akan kata sini lah, macam tu juga. Jadi bila kita tengok dalil mai masing-masing tu tiang yang kukuh, bukan biasa-biasa. Ada faedah, ada kelebihan masing-masing, cantik masing-masing. Jadi macam mana cara nak selesai dekat tempat kita ni? Saya nampaklah wallahu a'lam lah. Jadi
dekat tempat kita ni kena ada toleransi toleransi lah. Kena ada toleransi lah, betul lah ansur lah. Mungkin saya contoh, saya nak ikut kefahaman ni sebab saya rasa nak satu zarah takut ni jadi lagi teruk ni. Mungkin saya nak ikut jalan ni daripada dia orang tak buat langsung, baik bagilah dia orang buat. Tak ada lagi pun yang kata haram, baik buat daripada tak buat. Dia orang ni memang tak nak buat amalan langsung pun. Kalau tak bagi memang tak akan baca dah sampai bila-bila pun. Contoh-contoh. Ni lah. Kalau kau buka, nanti kau tengok duk main ajaran sesat macam-macam. Sembah kubur lah, tawaf kubur lah. Takut ni. Masing-masing. Jadi, kalau kita tengok, kalau masalah ni, masalah contoh tadi, masalah tahlil, masalah apa? Baca Yasin malam Jumaat, doa awal tahun. Jadi, kita kena faham, bila kita ni, ikutlah sama ada di golongan ni ataupun golongan ni, kita kena jadikan ini kalau untuk diri kita lah, ini ialah perbezaan seperti perbezaan mazhab fiqh saja. Itu cara jawapannya. Kita kena kata dalam hati, ni beza ni ialah beza seperti beza mazhab fiqh. Bukannya beza macam beza mazhab akidah. Bukan maksudnya bila kita rasa macam beza mazhab fiqh, okey, macam aku Syafi'i, aku Hanafi, boleh jadi dia pun betul, aku pun betul, aku yang betul, dia silap tapi sebab aku lebih betul daripada dia. Macam tu, itu perbezaan di antara fiqh. Beza dalam mazhab fiqh ni macam mana? Okey. Dua perbezaan di dalam mazhab fiqh. Kalau di sisi minoriti, ahli sunnah sikit-sikit dan Mu'tazilah, dia orang kata apa? Pendapat dalam ni dua-dua betul. Dua-dua betul. Dua pendapat yang berlainan, dua-dua betul. Itu di sisi Mu'tazilah dan sebahagian ahli sunnah. Tapi di sisi jumhur ahli sunnah banyak-banyak ni, mana boleh dua-dua betul, mestilah kena satu betul satu salah. Dua pendapat ni, satu betul satu salah. Cumanya bila mana Nabi Muhammad SAW dah tak ada, wahyu dah tak turun, jadi nak betulkan siapa yang betul, nak salahkan siapa yang salah tu tak ada. Jadi mesti nak betul ataupun salah tu sama ada kena turun wahyu, tapi Nabi dah tak ada ataupun kena mati. Kalau dah mati apa faedah kan? Jadi waktu tu kembalilah kepada mazhab yang tadi itu juga. Macam lebih kurang dua-dua betul lah. Ataupun aku lagi betul daripada dia. Kena macam tu je lah. Nak masalahkan dia tu tak boleh. Sebab apa? Dekat kita ni pun tak jelas 100% salah. Setakat zon je kita dah rasa dalil kita macam ni. Itu je. Di sisi dua pendapat ni, jangan jadikan macam mana mazhab akidah. Mazhab akidah dia mesti kau salah. Macam tu dah sesat. Cuba kata ahli sunnah. Ahli sunnah dia akan kata apa? Mu'tazilah sesat. Ahli sunnah dia akan kata apa? Jabariyah sesat. Semua kafir ikutlah. Jangan buat macam tu. Zaman sekarang lah ni, benda macam ni kita buat jadi macam mazhab akidah. Itu yang problem. Bertengkar orang pakai. Kalau kita buat jadi macam mazhab fiqh, boleh toleransi lagi. Kau tak mau, aku tak mau buat. Tak apa, tak payah buat. Dan maka aku nak lah. Lahir tu rasa. Jadi aku nak buat lah daripada tak buat langsung. Sampai bila-bila pun aku tak buat. Itu. Ingat tu. Jangan buat bagi jadi dalam perbahasan mazhab fiqh. Bukan perbahasan mazhab akidah. Itu je. Itulah Ustaz. Okay. Bukan pada tu. Waktu ni bid'ah, kalau lah sinar. Itu je. Memang kefahaman memang macam tu. Itu pun bukan biasa-biasa punya kefahaman. Dia ada ni juga tiang yang boleh kefahaman macam tu. Masing-masing lah. Ini pun tuduh, ini pun tuduh. Tak ada kebaikan pada tuduh menuduh dua-dua. Kata innamal muslimuna ikhwah. Saudara Islam. Kita yang buat yang ini. Bila datang yang baru, yang kata baru lah, yang berhala tu. Okey. Tadi masyarakat yang tak tahu. Itu yang berlaku. Okey, nampak. Okey, tak apa. Kita ini benda yang jadi kat kita. Okey. Sekarang ni kita ni kat sini perbahasan apa? Kita bahas kat sini ni walaupun sini pelajaran hadis, tapi kita lebih kepada pelajaran istidlal, cara-cara berdalil, istinbat, cara berdalil. Jadi tengok pelajaran apa muzakarah kita kat sini apa? Puak ni mana dia punya istinbat? Puak ni mana punya dia istinbat? Jadi kita nampak dua-dua tu dia ada istinbat daripada yang betul juga. Lepas tu yang benda dah jadi lali itu bukan benda nak bahas kat sini. Datang puak baru lepas tuduh-tuduh. Itu perkara lain pula. Ini ni kelas kat sini ialah kelas istinbat saja. Lepas tu nak berada tak berada tu bagi korang. Cuma bagi tahu kat sini cara yang paling baik ialah apa? Kita toleransi.
Sama ada daripada mana-mana pun, sebab kefahaman masing-masing. Dah faham macam ni, nak buat macam mana? Dah faham macam ni, nak buat macam mana? Kefahaman bukan boleh paksa. Kau kena faham, benda ni ialah macam khilaf fiqh. Jangan faham benda ni macam khilaf akidah. Kalau faham pada khilaf akidah, jadi akan fight teruk lah. Gaduh-gaduh lagi, darah-darah lagi. Kalau setakat khilaf fiqh ni, okey lagi ya. Khilaf fiqh ni okey lagi. Itu satu. Kita sebab kita belajar pun yang tak belajar itulah sampaikanlah. Orang-orang belajar, okey. Orang yang dah muzakarah ni salah satu amal dan sampaikan. Okey. Satu lagi. Lepas tu yang nombor 2 pula macam itulah. Yang bagi ni kan. Yang belah bagi ni di samping yang duk buat yang kata duk buat Yasin malam Jumaat. Janganlah malam Jumaat je saja nak baca. Upgrade lah baca lah tiap-tiap pagi. Kau janganlah duk ikut adat sangat. Janganlah duk ditakut lama. Itu tu salah satu dia lagi. Cara dia lagi. Upgrade lah, takkan kau nak amal aku setakat tu saja. Itu tu dah adat. Takkan nak baca Yasin malam Jumaat aja. Takkan time tahlil je baru kau nak zikir, tak ada makan tak nak zikir. Takkan time tahlil je kau nak doa. Takkan awal tahun je kau nak doa. Upgrade lah sikit amalan kau. Macam tu. Ya. Maksudnya janganlah beramal ikut adat saja. Upgrade lah sikit. Yang dekat sini tu macam tu lah juga. Beramal lah juga. Jangan tak bagi orang beramal, lepas tu langsung tak beramal. Tak boleh. Baca Yasin ni tak boleh. Lala tak baca super tu juga. Janganlah tak bagi orang baca, lepas tu kau pun tak buat. Kau pun buatlah juga. Yang ni pun upgrade lah juga sikit. Yang ni daripada tak ada, buatlah bagi ada juga amalan. Itu cara dia. Sebab apa boleh cakap macam ni? Sebab surah Al-Hujurat ayat 10 dia kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Dia kata apa? Orang beriman ni bersaudara. Kita beriman, dia pun beriman. Jadi bila sama-sama bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Kamu apa ni? Fa aslih. Apa? Damaikanlah di antara dua puak yang bertelagah tu. Jadi duk jadi bertelagah. Damai ajalah. Kita janganlah duk ikut nak keras kepala kita. Macam tu kan. Jadi insya-Allah ada apa-apa kat sini? Tak ada apa-apa soalan lah. Ya, okey, kita sambung lagi lah. Wa an Abi Bakr, insya-Allah nampak sini perbahasan lebih kurang sikit. Mungkin orang Johor ni dia orang berat kepada sini adat dah. Ada pepatah-pepatih. Tapi bila tak kisahlah, saya bila sampai kat sini saya akan bagi tahu benda yang saya faham macam tu. Ni apa ni ustaz ni berat. Benda pengelih ni. Tak ada ni. Ada jangan. Kalau nak asal itu pun tak ada apalah. Saya tak ada ori apa langsung. Saya sampaikan apa yang saya nampak. Sebab bila kita ni rupanya bukan cakap kosong. Daripada dua-dua tu ada tiang dia. Jadi kita pun tak berani nak melebih-melebih. Sebab tu kalau kita tengok orang alim yang sungguh-sungguh ni, dia pun tak seteruk orang awam. Kalau orang awam ni masya-Allah tak percaya baca Facebook. Macam-macam orang komen. Kalah mufti. Kalau orang alim yang sungguh-sungguh, maksud dia orang alim yang dengan ada sifat warung dia, zuhud dia. Dia ada orang alim yang tak ada sifat. Lantangnya ada orang alim yang kalau kita tengok dia pun dia tak teruk sangat tak. Kalau kata orang alim ni dia ikut jalan ni. Mau tak mau dia mesti kena apa? Betulkan dia punya jalan, betul dia mesti kena tegur jalan ni sebab dia rasa jalan ni tak betul. Tapi cara tegur dia tu lebih sikit-sikit yang tu. Kalau orang awam ni tak ada apa dah. Tak ada hikmah langsung. Orang alim tak ada hikmah pun supaya macam orang awam kita tengok cara teguran dia. Tak macam orang alim. Ataupun tak tahulah, wallahu alam. Insya-Allah nampak sini nah. Okey, kita sambung. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasru kharra sajida lillah rawal khamsa illa an-Nasa'i. Rasulullah apabila datang satu perkara yang menggembirakan dia, kharra raki'an. Dia jatuh sujud. Dia bersujud syukur lah bahasa kita. Dia bersujud kerana Allah, syukur kepada Allah SWT.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. Hadis Abdul Rahman bin Auf, kaya sahabat ni Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Nabi SAW sujud, lepas tu dia angkat kepala dia, lepas tu dia kata apa? Jibril datang mai, lepas tu Jibril bagi berita gembira. Aku pun sujud syukur. Okey. Nampak sini lah? Jibril datang tak sudah apa, tak nikmat pada Nabi tu, Nabi pun sujud syukur. Hadis ke-281 wa an Al-Bazzar ibn Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliya ila al-Yaman fadhakara al-haditha qala fakataba Ali radhiyallahu an bi aslamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Rasulullah dia utus Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ke Yaman. Lepas tu sebuah hadis panjang. Lepas tu Sayyidina Ali ni kata apa? Sayyidina Ali tulis surat orang Yaman masuk Islam. Lepas tu tengok tu. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayu dia, maka tak kala Rasulullah baca kitab tu kharra raki'ah. Rasulullah sujud syukur. Okey. Perbahasan kat sini ni masalah sujud syukur disyariatkan ataupun tidak. Ada tak sujud syukur ni? Di sisi Imam Imuna Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sujud syukur ni ialah mustahab, disunatkan sujud syukur. Sunat mustahab. Mana dalil disunatkan? Ni hadis ni 281. Nabi baca surat, kata orang Yaman masuk Islam, lepas tu dia pun sujud syukur. Tu dia bersyukur orang masuk Islam. Dan di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sujud syukur ni tak ada. Tak disunatkan sujud syukur. Tak ada sujud syukur. Okay. Mana dalil bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang kata tak ada sujud syukur ni, tak disunatkan sujud syukur? Dalil dia apa? Tengok dia kata apa? Kalulah disyariatkan sujud syukur, dia kata kalulah disyariatkan sujud syukur, nescaya umur kita akan habis dalam sujud saja. Sikit-sikit sujud maksudnya. Berserik bersujud. Sebab apa? Sebab nikmat yang paling besar Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah iman dan Islam. Jadi selagi mana kita ada iman dan Islam, kita akan bersujud untuk nikmat iman dan Islam. Jadi akan habis umur dengan bersujud saja. Sebab nak bersujud, nak bersyukur ke atas nikmat yang paling besar pada iman dan Islam. Jadi senang-senang tak disyariatkan sujud syukur. Terus dia faham macam tu. Apa tu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala jawab, sujud syukur ni ialah fi hudutsin ni'mah, bukannya fi ni'am al-mustamir. Sujud syukur ni ialah nikmat yang pada nikmat yang kedatangan. Imam Syafi'i jawab, pada nikmat yang kedatangan, bukannya pada nikmat yang jenis berkekalan. Nikmat yang berkekalan tak perlu, tak disyariatkan sujud syukur. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i pun, contoh Islam, kau nak straight sujud syukur untuk Islam, untuk iman ke? Dah nak buat benda lain bila pula? Jadi nikmat yang jenis kedatangan, contoh apa? Dapat anak ke, dapat bini ke, ikutlah, dapat apa-apa pun benda yang kita seronok, disunatkan sujud syukur. Tapi nikmat yang jenis mustamir, berkekalan ni, tak, la yushra'u, tak disyariatkan sujud syukur. Lepas tu kita jawab lagi, mungkin la'alla hadis masalah sujud syukur ni tak sampai kepada kedua-dua imam tadi. Itu cara jawab paling mudah. Wallahu a'lam. Mungkin hadis masalah sujud syukur ni tak sampai. Dia orang tak dengar hadis ni. Kalau dia orang dengar, dia orang akan kata disunatkan sujud syukur. Dia orang tak dengar. Mungkin tak dengar, jadi dia orang kata tak disunatkan sujud syukur. Sebab apa? Kalau sujud syukur, nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Selagi mana ada iman dan Islam, selagi itu kita akan sujud-sujud. Dah, bila nak buat kerja lain, itu tak disyaratkan sujud syukur. Itu tu. Dan cara jawab yang paling hikmah ialah apa?
Mungkin ada orang tak sampai hadis ni. Adamul ilm la yunafi wujudahu. Tak ada satu pengetahuan tak menafikan kata benda tu ada. Okey, tu. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida. Maka tak kala Rasulullah SAW baca kitab, Rasulullah SAW pun sujud syukur. Sayyidina Ali tulis kata orang Yaman ni masuk Islam, betul Rasulullah SAW baca kitab, Rasulullah SAW sujud syukur. Ini perbahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ummi amla. Nabi Muhammad SAW ni dia ni ummi ke tidak? Ummi ni buta huruf ke tidak? Boleh baca ke tidak? Perbahasannya yang mula-mula mazhab pertama dia keluar ada 3 mazhab. Nabi SAW ni ummi ke tidak? Pertama sekali mazhab pertama ialah Nabi Muhammad SAW tu ialah ummi. Pendapat pertama Nabi Muhammad SAW ni ialah buta huruf. Pasal kita buta huruf lah, tak boleh baca, tak boleh tulis, tak kenal huruf. Dalil dia surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157 tu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Tu. Surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang ikut nabi yang ummi. Bagi kita tu confirm. Surah Al-A'raf ayat 157. Satu. Lepas tu ni hadis ni kata apa? Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba. Rasulullah SAW baca kitab. Itu tu. Qara'a al-kitab. Rasulullah SAW jadi fa'il. Lepas tu dia orang apa? Takwil. Hadis ni takwil macam mana? Qara'a as-sahaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Sahabat yang tepi-tepi tu tolong baca kat Nabi kitab. Jadi benda tak pelik. Kita pun macam tu juga. Kalau kontraktor orang panggil, engineer, kontraktor yang buat rumah tu. Rumah tu saya lah yang buat. Bila masa kau buat bangla yang buat. Kau ambil sah je. Tapi guna juga saya yang buat. Macam tu juga Nabi SAW baca kita. Tak, Nabi SAW tak baca. Oh, sahabat tepi yang tolong baca bagi. Sebab pun Nabi SAW tak baca? Sebab dia tak boleh baca. Mana dari Nabi Muhammad SAW tak boleh baca tu? Surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang mengikut Nabi yang ummi. Ummi ni tak boleh baca, tak boleh. Ni. Tulis. Pendapat nombor 2 pula kata Nabi SAW ni tak ummi. Nabi SAW ni tak buta huruf, tak ummi. Dia boleh baca, boleh tulis. Itu tu pendapat nombor 2. Mana dalil bagi pendapat nombor 2 ni? Ni hadis ni. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabah. Nabi Muhammad SAW baca kitab. Confirm bagi tahu. Nabi baca kitab, baca je lah. Pandai-pandai dia takwil buat apa? Lepas tu dah surah Al-A'raf tu, alladzina yattabi'una ar-rasul al-ummi tu, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi tu. Surah Al-A'raf tu di sisi mazhab yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ni tak ummi. Nabi Muhammad SAW boleh baca, boleh tulis. Ummi dekat surah Al-A'raf tu bukan dengan makna tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi ummi dekat surah Al-A'raf tu dengan makna Ummul Qura. Ummul Qura ni Mekah. Apa? Maksudnya alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Orang yang mengikut rasul tu nabi yang ummi, nabi yang Ummul Qura, nabi yang orang Mekah. Ummi ni kan apa? Nisbah pada Ummul Qura. Ummul Qura tu Mekah. Orang yang mengikut nabi yang dia ni orang Mekah. Dia tak boleh baca tu pula. Jadi Nabi Muhammad SAW boleh baca dan boleh menulis. Itu pendapat nombor 2. Pendapat nombor 3 pula, Nabi dulu awal-awal ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Lepas tu belakang-belakang boleh baca, boleh tulis. Mula-mula tak pandai lah macam kita. Tu belakang-belakang dah belajar pandai macam tu. Mula-mula tak pandai baca, lepas tu boleh pandai baca. Pandai baca dan pandai tulis. Dalil bagi Nabi Muhammad SAW ni yang kata dulu boleh baca, lepas tak boleh baca, lepas tu belakang-belakang boleh pandai baca ni ialah surah Al-Ankabut ayat 48. Surah Al-Ankabut ayat 48 tu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Itu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun.
dan tidaklah kamu baca daripada dulu tu, dan tidaklah kamu baca kitab daripada dulu tu min qablik tu, wala takhutu, dan tidak kamu khat dengan tangan kamu, idzal lartabal mubtilun. Kalau itu irtabal mubtilun. Jadi ayat ni nak dekat apa? Surah Al-Ankabut ayat 48 tu nak dekat lafaz kunta min qabli. Faham ni wajah istinbat macam mana? Boleh kata Nabi dulu boleh tak boleh baca, lepas tu sekarang boleh baca apa? Wa ma kunta tatlu min qabli. Dulu ni kamu ni tak boleh apa? Tak boleh baca, tatlu, tala yatlu, tak boleh baca, tak boleh tulis ni. Wala takhutu. Jadi faham ni berapa? Lafaz min qabli tu yadullu alal madi. Dulu Nabi Muhammad SAW tak boleh baca. Sekarang boleh Itu faham daripada ayat, faham daripada hadis ni. Nabi hantar surat, Sayyidina Ali hantar surat, lepas tu dia tengok, dia baca, lepas tu dia pun sujud. Dulu kalau ayat ni faham daripada ayat sini apa? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab ni wala takhutuhu bi yamini idzal lartabal mubtilun. Tidaklah dulu ni kamu ni boleh baca dan boleh tulis. Ada lafaz dulu tu. Jadi bila faham daripada lafaz dulu je Nabi Muhammad SAW tak boleh baca, tak boleh tulis. Sekarang boleh baca dan boleh tulis lah. Itu tu cara kefahaman daripada ayat tu. Ayat surah Al-Ankabut ayat 48. Jadi masalah Nabi ummi ni ke tidak, keluar 3 pendapat. Ummi, tak ummi, dulu ummi, sekarang tak. Belakang-belakang tak. Ala kulli hal, ulama ni sebab apa dia ada yang kata Nabi ummi, ada yang kata Nabi tak ummi kan? Sebab apa dia orang nak daf'un nuqsan, dia orang nak tolak kekurangan yang ada pada Nabi. Dia nak tolak kekurangan. Bukan kalau kata Nabi ni ummi, Nabi ni kurang tak? Nabi ni ummi, Nabi ni lebih. Orang lain kalau tak reti baca, itu memang satu kekurangan. Tapi tak boleh baca dekat yang ada pada Nabi ni ialah satu kelebihan. Dia ni tak perlu pada baca. Dia tak boleh baca tu ialah satu kelebihan pada dia. Tu orang fahamnya tu. Kalau yang ni pula, sebab apa Nabi boleh baca? Kalau tak boleh baca, satu kekurangan lah manusia tak boleh baca. Jadi Nabi mesti kena boleh baca. Ala kuliah ulama semua ni faham ni pun untuk apa? Untuk mengangkatkan darjat Nabi tu. Bukan nak mengurangkan, nak mengangkat darjat Nabi. Mudah-mudah kita kata macam ni lah. Masalah lesen lah, macam lesen lah. Orang kalau tinggal dekat town, tinggal kat apa? Bandar. Kalau tak ada lesen, satu kekurangan bagi dia. Manusia kalau tak boleh baca, tak boleh tulis, satu kekurangan bagi manusia. Jadi Nabi ni orang penghulu kita, takkan tak boleh baca, tak boleh tulis. Nabi boleh baca, boleh tulis. Ada faham daripada Quran, faham daripada hadis pun macam tu juga. Lepas tu kalau yang belah sini pula yang kata Nabi ummi ni, dia faham macam mana? Dia kata, okey, orang yang duduk kat town tadi tu, kalau dia ni kaya kau punya, kaya gila-gila punya, dia ni tak ada lesen bukan satu kekurangan lah. Sebab dia dah ada driver dah. Tak payah naik helikopter pun tak apa. Walaupun dia duduk kat town, tapi sebab dia ni kaya gila-gila punya, tak ada lesen tu bukanlah satu kekurangan pada dia. Sebab dia dah cukup dah, ada driver. Bahkan kelebihan lagi pada dia. Aku tak perlu pada lesen, tak berhajat pada lesen. Padahal orang lain berhajat sangat. Jadi Nabi Muhammad SAW tak berhajat langsung kepada boleh baca dan boleh tulis. Sebab apa? Ini satu kelebihan bagi dia. Ala kuliah ulama, dia faham perselisihan ulama ni untuk mengangkat Nabi. Nak menuntut kekurangan, tak ada kurang langsung kat Nabi mengangkat. Cuma Ustaz, ada yang orang kafir, dia pun pelekehkan orang Islam. Dia kata apa? Dia kata awak punya apa? Idola kan Nabi Muhammad tu. Itu bagi tahu dah tadi, macam orang kaya tadi, tak ada lesen ni ialah satu kelebihan. Korang semua nak pada lesen. Aku tak payah lesen. Aku ada helikopter. Siap orang tolong bawa lagi. Kaya macam tu lah. Nabi Muhammad SAW ni tinggi dah. Sampai orang lain tak tinggi. Okey, ada apa bagi soalan kat sini? Lain-lain? Tak ada. Jadi alhamdulillah, macam itulah perbahasan hari ni dia panjang sikit, masuk ke usul fiqh sikit, masuk masalah apa? Mungkin dia yang tak dibahas biasa dekat sini, dia akan perbahasan dekat tempat yang ni lagi ya. Jadi alhamdulillah lah, apa tempat yang kita boleh ambil intifak, maksud ambil intifak ni kita ambil manfaat, kita ambil manfaat. Itu tempat yang kita boleh
amal kita amal, tempat yang kita boleh sampaikan kita sampaikan. Macam itulah. Macam mana saya pun alhamdulillah saya dah sampaikan, apa itu pun sampaikan, sama-sama kita sampaikanlah supaya jadi asbab pahala bagi kita. Dan apa yang baik daripada Allah SWT, yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.